Jadi sebab itu bila kita kata kita nak jaga penyediaan manusia-manusia soleh yang kuat, bukan setakat soleh kuat tahajud kan? Sebab itu Sayyidina Umar pernah sebut dalam satu kata-katanya, Allahumma ilaika asku min jildil fajr wa adadi as-siqah. Ya Allah, aku minta perlindungan daripadamu daripada dua jenis manusia, dua jenis pemimpin. Satu, daripada min jildil fajr, daripada orang kuat tetapi zalim. Yang kedua, satu lagi jenis pemimpin yang tak boleh diharamkan, iaitu wa min ajzi as-siqah, iaitu daripada orang siqah, orang yang dipercayai orang mana tapi lemah. Tetapi dia lemah. Yang ini dua-dua tak boleh jadi pemimpin. Dia kuat, fizikalnya kuat, dia hebat, dia cerdik, dia sanggup berjaga malam, dia boleh bersentang mata, dia boleh membaca panjang, dia boleh menganalisa segala dan unsur-unsur kekuatan duniawi ada pada dia. Tetapi dia zalim, dia jahat, dia tidak amanah. Boleh tak jadi pemimpin? Tak boleh. Satu lagi jenis manusia kan, dia amanah, dia baik, dia orang soleh, baca Al-Quran menangis, tahajud setiap hari, tetapi dia lemah. Lemah dengan kata kan, berjaga malam tak boleh, menganalisa tak boleh, nak baca laporan panjang-panjang tak boleh, kan? Tidak cerdik dalam mengukur situasi, tidak cerdik dalam membaca situasi, kan? Boleh jadi mungkin, yang dia pun tak boleh. Jadi nak menjadikan manusia yang hebat tapi di masa sama soleh dan amanah, mudah ke? Bukan satu benda yang mudah. Tapi itulah pemimpin Islam. Sebab itu kalau sekali kita melihat generasi dibina oleh Rasulullah, bergabung semua unsur-unsur ini. Sayyidina Umar contohnya, badan dia tinggi, sasa, dan berjalan laju dan pantas, kan? Mana unsur-unsur kekuatan itu ada pada dia, kan? Sanggup berlapar, kan? Ketika musim kemarau dia tidak menyentuh walaupun secepis daging, dia sanggup. Daripada mukanya putih kemerah-merahan bertukar menjadi warna hitam kulit itu, disebabkan kerana menahan diri daripada makan daging. Sebab dia tak mahu rakyat dia melihat dia makan daging. Sebab rakyat semua tak makan daging pada masa itu. Sedangkan dia boleh makan daging kalau dia tak mahu. Itu kualiti yang ada pada dia. Cerdik, kan? Berapa kali berlaku peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Umar ni, yang mana pandangan dia mendahului wahyu, kan? Dalam peristiwa perang Badar, dalam tawanan perang, dalam peristiwa hijab isteri-isteri Rasulullah SAW, dia cerdik, kan? Dia seorang cukup cerdik, kan? Daripada kalangan Quraisy yang boleh membaca itu, salah seorangnya adalah Sayyidina Umar. Dia boleh membaca sejak daripada zaman awal ni, kan? Sebelum daripada Islam dia dah boleh membaca. Kemudian dia gagah, kan? Dia berani, dia tangkas berperang, dan dia juga adalah merupakan seorang yang soleh, seorang yang warak, seorang yang amanah, kan? Yang pakai baju hanya cukup untuk dirinya saja, bajunya koyak, coba camping, kan? Walaupun dia asalnya seorang yang kaya, kerana dia tidak mahu menyentuh duit daripada Baitul Mal. Jadi maknanya kehebatan dia sebagai seorang pemimpin yang kuat, dan di masa yang sama dia juga akan merupakan seorang yang amanah dan seorang soleh. Yang ini generasi yang dibina oleh Rasulullah. Sebab itu bila tumbuh negara Islam Madinah, dan negara Islam Madinah ini boleh ditakbir dan boleh dikembangkan kerana kejayaan Rasulullah dalam membina pribadi-pribadi yang sempurna ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita rasanya kita nak urus negara, kan? Ini bukan nak cakap isu politik, tetapi kita nak cakap intipati daripada Islam itu sendiri. Kualiti yang ada kepada pemimpinnya, kepada penguasanya, kepada pentakbir-pentakbirnya, kepada pegawai-pegawainya, dan kepada penghulu-penghulunya, kepada ketua-ketua kampungnya, kepada polisnya, kepada tenteranya, kepada ulama-nya, dan kepada seluruh rakyat jelata. Yang ini akan merupakan suatu yang cukup penting dalam menjaga dan mengembangkan kestabilan negara. Bila tak ada, memang habis. Negara yang hebat pun, hebat macam mana pun, kalau sekiranya tak ada unsur-unsur ni, unsur-unsur manusia dan juga sumber manusia, habis. Negara itu akan hancur sekejap saja. Tapi kenapa negara Islam berkembang? Kerana kualiti ini dibina di zaman Rasulullah, dibina di zaman Khulafaur Rasyidin. Bila masuk zaman Bani Umayyah, dan zaman di mana ramai tabi'in itu sendiri adalah merupakan generasi yang hebat. Tabi'in itu sendiri adalah merupakan generasi yang hebat. Bila masuk zaman Bani Abbasiyah, kan, juga adalah merupakan manusia-manusia yang
contoh macam-macam mana Islam sampai ke tempat kita ni. Sampai ke tempat kita sebab ada pendakwah daripada Yaman sanggup meninggalkan keluarga, pergi ke satu kawasan berhutan. Ini kawasan hutan belantara, kan? Satu kawasan yang asing daripada kawasan mereka. Mereka dulu di padang pasir, dia pergi ke satu kawasan berhutan. Dia sanggup berlayar dalam satu pelayaran yang jauh. Yang ini dah berlaku di zaman bila. Jadi kualiti manusia pada masa itu berterusan. Sampailah bila masuk zaman Abbasiyah, kita tengok dalam peristiwa Perang Salib. Kenapa tentera Salib datang daripada Eropah keseluruhan? Eropah tu menyeberang Baitul Maqdis, tapi Baitul Maqdis tak kalah. Kalah dalam perang pertama, perang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Yang 7 peperangan berlaku dalam masa hampir 200 tahun ataupun 200 tahun lebih. Islam menang di seluruh peperangan kecuali satu peperangan saja, iaitu peperangan yang pertama. Macam mana orang Islam boleh menang? Sedangkan pada masa itu dah masuk kurun yang ke-13. Kurun yang ke-13 dalam situ, kurun ke-12, kurun ke-13. Macam mana orang Islam boleh menang? Orang Islam boleh menang sebab ulama-ulama Islam dan generasi Islam terus menerus membina manusia sampai melahirkan manusia seperti Sayyidina Ayyubi, melahirkan manusia seperti Umar bin Azimuki, melahirkan manusia ulama seperti Izzuddin bin Abdul Salam, melahirkan ulama-ulama yang lain, melahirkan pahlawan seperti Sahih Baibres, melahirkan pahlawan seperti Putus, melahirkan sultan-sultan Islam, melahirkan tentera-tentera yang amanah dan kuat. Barulah Islam itu boleh berkembang masuk ke zaman Utsmaniyah. Kita tengok macam mana boleh berkembang sebab ada kualiti manusia seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, ada kualiti ulama seperti Samsuddin Abu Bakar, ada kualiti tentera-tenteranya, kan? Seperti Hasan Hurubin, kan? Jadi tentera dia pun hebat, raja dia pun hebat, ulama dia pun hebat, pemerintah dia pun hebat, rakyat dia pun hebat, kan? Jadi pada masa itu barulah negara Islam ini boleh ditampung dan dikembangkan.